Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Tuhanku, Engkau telah menjadikan kami semua ya Allah, dan aku adalah hamba-Kau ya Allah. Aku banyak sekali melakukan kesilapan ya Allah, dan aku abai di atas segala pun ya Allah. Maka ampunlah dosaku ya Allah, bukakanlah pintu hatiku ya Allah, berikanlah aku ruang untuk menimba ilmu ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. So malam ini kita akan belajar bagaimana fi'il terbentuk. Ya, ya. Dan saya selalunya ajar sekali je. Ajar sekali je. Lepas tu kalau 2 kali tu dah ulangan kan. InsyaAllah kita tidak ada alat jari-jari saja. Jadi tuan-tuan dengar dan perhati. Latihan tak ada, sebab daripada awal lagi kita dah start modul ni tanpa latihan. Yang bukan menjadi masalah, yang menjadi susahnya sebab dalam setiap perkataan perbuatan dalam bahasa Arab, dia sudah ada orangnya. Okey? Dia sudah ada masanya dan dia sudah ada perbuatannya. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau minum belum tahu siapa minum, belum tahu bila minum. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau sebut syaribah, yang minum tu dia, laki-laki. Bila dia minum, lepas telah minum. Okey? Lepas tu apa dia buat? Dia minum. Jadi dalam satu perkataan sudah ada 3 perkara. Yang pertama, masa. Yang kedua, orangnya. Dan yang ketiga, perbuatannya. Ya. Jadi inilah sebenarnya hikmat Al-Quran, itu namanya mukjizat. Mukjizat ini bukan artinya orang lain tak boleh buat Quran. Memang tak boleh buat. Mukjizat artinya ringkas. Daripada ajaza, ringkas. Daripada 3-4 perkataan jadi one word only. Ya, itu dia, faham kan? Jadi sebenarnya yang kita cerita minggu lepas, perkataan perbuatan ni dia ada beberapa kategori. Ya, ada beberapa jenis, ya, fi'il. Ini faham dulu konsep ya. Okey, fi'il ini perbuatan. Dalam bahasa Inggeris dia kata verbs. Verb ini perbuatan, perkataan yang menunjukkan tingkah laku, sama ada oleh manusia, oleh bukan manusia. Fi'il ini dalam bahasa Arab, dia mesti ada orang, dia mesti ada tingkah laku, dan mesti ada masa. Ya, jadi oleh sebab itulah yang dia jadi problem sikit. Sebab itu Quran kan. Okey. Jadi fi'il ni terbahagi kepada, saya beritahu tadi, terbahagi kepada beberapa bahagian. Iaitu kita tengok ya. Ini ambil satu dulu. Yes. Satu ya, betul-betul dia nama sulasi. Okey, ini dari segi bentuk dia. Sulasi. Dia sebut jangan sebut selasa pula. Sulasi. Okey, sulasi. Ya, saya kena beri konsep dulu. Nanti kalau kita tak dapat konsep, kita tak boleh nak praktis. Ini dari segi bentuk. Bentuk ni dari segi rupa perkataan tu, dia ada beberapa belah segi semua sekali. Ini segi yang utama sekali, segi bentuk dia. Sulasi artinya 3 huruf. Seperti kita kata kharaja. Betul tak? Kharaja 3 huruf kan? 3 huruf. 3 huruf. Betul ya? 3 huruf. Kharaja 3 huruf. Kalau bahasa Melayu, keluar je. Makna dia keluar je. Keluar tu tak ada orang dalam tu. Yang ada perbuatan je. Kalau nak terjemah ke bahasa Arab, saya telah keluar. 3 perkataan. Saya telah keluar. Tapi bahasa Arab one word only. Kharaja. Dia lah. Ni dia lah, huwa lah. Huwa. Dia kharaja. Dia lelaki
telah keluar. Maknanya dia telah keluar. Itu dia telah keluar. Ini maksudnya dia tu lelaki. Laki-laki dia tu laki-laki. Laki-laki huwa okey. Okey huwa 1, 2, 3, 4. Tak apa, minggu depan dah tahu semua dah insya-Allah. Huwa tak huwa tu dalam kepala dah insya-Allah. Jangan risau. Sebab belajar ilmu ni kalau bersungguh mudah dapat pertolongan Allah. Tuan, kita dah belajar minggu lepas ya. Okey, ni. Boleh ni? Okey. Nanti kita tengok yang minggu lepas punya. Sebab inilah yang sebab complicated. Saya kena hati-hati ni. Bentuk 3 huruf. Okey, bentuk 3 huruf. Tuan-tuan jangan lupa yang 3 huruf ni dia pergi kepada 6 bab. Ingat tak? Ingat tak? Minggu lepas ingat tak? Okey, simpan dulu yang tu. Dia pergi pada 6 bab. Okey, 6 pattern. Ingat tu. Kena ingat tu. 6 pattern. Saya kena hati-hati ni tuan-tuan. Sebab all together 450 small topic, small subdivision all together. So I have to go be careful. Kalau tidak nanti tuan-tuan pening kepala. Takut besok nanti tak sempat nak berjalan. Begitu yang bawa kereta kan. Pening kepala ni. Okey tuan-tuan, ini dari segi bentuk. Ni bentuk. Okey, dari segi bentuk. Bentuk ni dalam bahasa Melayu Arab dia kata dari segi bina ini maknanya bangunan. Bentuk. Bentuk. Jadi yang ini bentuk dia 3 huruf. Bentuk dia 3 huruf. Bentuk 3 huruf. Ya. Ada 3 huruf ainnya baris bawah. Okey. Ada 3 huruf ainnya baris atas dan ada 3 huruf ainnya baris depan. Dan daripada situ dia split kepada 6 pattern, 6 bab. Ya. Okey. Okey, Profesor boleh? Boleh? Kalau tak dapat tanya cepat-cepat. Okey, boleh? Okey. Yang ni kita dah belajar minggu lepas. Tapi saya ulang balik lagi. Dalam Quran nanti kita akan jumpa bab-bab ni. Kita akan jumpa. Ayu Okey. Perbezaan dia dari segi yang tengah saja. Tengah, bawah dan depan. Yang atas ni ada 3 bab. Yang bawah ada 2 bab. Yang depan ada 1 bab. Jadi 65 dah ada semua sekali 6 bab. Okey. Ya. Yang 2 huruf ini kharaja 2 huruf tak? Kharaja 2 huruf. Yes. Sorry. Ini yang 3 huruf. Itu ada 3 huruf. Tak boleh, ada musa. Ya, sorry. Okey. Yang 3 huruf dia tambah alif. Ya. Kharaja. Dia tambah alif. Dia tambah alif in between fa and ain. Okey? Ni kha nanti pada ke? Ni kha. Ni kha macam ni. Kha raja. Okey. Dia tambah alif. Bunyi dia kharaja. Cuba sebut. Ya, kharaja. Tapi sama makna. Mana tak sama dah. Mana sama dah. Yang mana? Ni ada dia Allah ni. Biasalah orang ni kalau pandai sangat, dia titik dia jauh pergi. Jauh. Tapi ini dah tiba okey, ni ada titik. Ramai orang dah tak titik dah. Pandai sendiri. Kharaja ni dia keluar daripada kedai ni. Kalau kharaja keluar main-main. Petang-petang keluar main-main kan. Bawa anak, bawa isteri keluar enjoy semua, makan angin. Itu mana keluar. Ini Keluar. Mana dia? Keluar mana dia? Dia lelaki. Tak kira makan ke minum ke keluar ya main-main. Tak. Relax. Yang ni kharaja ni memang keluar balik tutup kedai keluar. Kan? Kharaja. Ni dia 4 huruf. Dia 4 huruf. Okey, ini nama dia rubai. Ini nama dia ini nama dia rubai. Nama dia rubai. Ini contoh dia. Ini sulasi. Ini rubai. Daripada arba'ah. Daripada arba'ah. Ya, ada masalah?
Tak apa, kita pelan-pelan je belajar. Dapat insya-Allah. Rubai. Rubai. Ada orang nama Rubai ya? Rubai. Ya, tak apa. Tak apa. Cuba sebut Rubai. Ini sulasi. Tak apa. Macam saya belajar awal itu lagi tak boleh nak sebut. Tulis dengan Romi je ni. Rubai sulasi yang tulis. SU. Tapi lama-lama boleh ngajar. So, arti dia 4 huruf ya Ustaz? Ya? Artinya 4 huruf. Rubai ni 4 huruf. Maknanya 4 huruf. 4 huruf. Dan 4 huruf dia tambah 1. Alif. Tambah 1, ya, kepada 3 huruf ni jadi 4 huruf. Yang ni tak ada tambah asal. Yang ni maknanya dia keluar. Dia keluar sendiri. Dia keluar dari rumah, keluar dari bangunan, keluar dari kereta. Ini kharaja. Kalau saya keluar, kharaj tu lah. Kalau saya keluar kharaj tu. Kharaj tu ni main-main keluar. Makan pergi jogging kan, lepas jogging keluar balik tu. Keluar. Okey. Jadi ini tambah 1. Betul tak? Tambah 1. Ya, tambah 1. Tambah 1. Alif kan? Dia tambah alif je, tambah lain tak boleh. Okey. Nah, makna dia bukan begitulah. Kharaja ni keluar. Jadi di sini menambahkan yang keluar bukan seorang, ramai. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Kalau kita seorang-seorang keluar, petang-petang keluar je, dia boleh beri makna juga. Tapi kurang tepat lah. Jadi gini, kalau kita simpulkan, Ya. ini keluar tanpa tujuan. Tak, yes, right. Tanpa tujuan. Main-main je. Yang itu keluar tujuan. Dengan tujuan. Dua beza. Dengan tujuan. Ya, dengan tujuan. Keluar pergi main jogging tu. Ini jugalah. Itu main-main. Main-main lah. Jogging Saja-saja. Sajalah ni. Agaknya boleh ni. Dr. Nawi boleh lah. Bila petang-petang puan-puan dah dia berdua balik, mari kita keluar-keluar. Jadi sekarang ni jangan kata keluar-keluar. Mari kita kharaja. So ini kalau keluar raja. Kharaja. Ini keluar raja. Ini keluar apa? Ini keluar ni. Ini tak, ini penting fardu ain ni. Ini keluar kharaja ke kharaja? Ini. Keluar datang sini. Yang ni. Yang ni tak keluar, ni masuk ni tak keluar. Tak daripada rumah. Oh, daripada rumah. Daripada rumah maknanya kharaja. Kita maksud belajar. Maksud belajar. Ada maksud. Ada tujuan. Sebab makna Arab ni dia begitu. Dia saja-saja. Sahaja. Okey. Yang kedua, dia tambah 2 huruf. Yang ketiga, dia tambah 2 huruf. Okey. Dia tambah 2 huruf. Dia tambah te di depan ni. Te. Lepas tu yang ini, Ada dia. yang ni ada alif. Tambah te di depan ni. Bunyi dia takharaja. Takharaja. Apa nama dia? Takharaja. Nama dia khumasi. Nama dia khumasi. Humasi. 5. Nama dia khumasi. Khumasi. Khumasi ni artinya 5, Datuk. 5. Ada orang istilah nama khamsiah, jangan tukar pada khumasi, marah dia nanti. Khamsah kan? Ada orang nama khamsah kan? Khumasi ni berlima. Ialah kamsah. Fadilah khamsah. Bukan fadilah khumasi, marah dia. Okey, takharaja, tambahan 2. Mana yang tambah? Ta dengan alif. Kalau orang tanya apa root dia? Root dia kharaja. Ada tak bertukar dia punya fa ain dengan lam bertukar-tukar, ada tak? Tak ada, dia straight. Dia mesti straight. Kha mesti dulu, ain mesti kemudian, lepas tu jim last. Jadi dia tak boleh tunggang terbalik, tak boleh. Jadi ini nama dia tartil. Tartil, tersusun. Jadi dalam Quran, wajiblah kamu baca Quran dengan tersusun. Tersusun pada perkataan, tersusun pada huruf, tersusun pada ayat. Kita tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tak tersusun pada ayat. Kena ikut susunan. Alhamdulillahirabbil alamin lillah, itu pada perkataan. Tak tartil. Itu yang berdosa tu. Jadi sebahagian daripada tartil kita kena ikut sebutan yang betul. Takharaja. Takharaja makna dia apa dia? Takharaja ni, ini takharaja ni, kita ramai-ramai keluar kerana ada satu insiden besar berlaku. Mengejut. Macam di taman ada berlaku
apa tu, pokok tumbang, ada orang mati, so semua orang keluar tengok, menyaksikan di highway kan, ramai orang berhenti kan, tengok ya. Ni Hua. Nah, betul lah. Hua. Maksudnya Hua ni ramai-ramai keluar. Tak. Saya kata silap. Macam Ustaz kata dulu, kalau tu bermakna lelaki dan perempuan campur. Tak, ini memang fi'il madhi walaupun dia ada ter. Ini tak ada lelaki perempuan. Ini laki-laki. Kalau perempuan, Dr. Nabi dia kata takharajat. Perempuannya di belakang. Yes. Laki-laki. Ini di depan, ni tambahan saja. Satu lelaki. Laki perempuan untuk fi'il madhi, ini semua fi'il madhi. Di belakang laki perempuan. Kalau di sini takharaja ni mana dia. Di sini kharaja dia keluar. Ini yang keluar mengejut. Mengejut. Accident. Tanpa tujuan. Memang tujuan tu accident lah ramai kan. Okey. Ada sebab. Sebab tertentu secara mengejut. Mengejut. Ramai. Ada insiden lah, ada accident kan. Maknanya lebih ini nahnu lah tu. Tapi kalau nahnu takharajna. Belakang dah. Ini jangan takut dengan ter ni ter tambahan. Tambahan dia 2. Mana maksud dia keluar kerana ada satu aksiden berlaku. Ramai-ramai tengok kan. Campur lah. Ini laki-laki saja kan. Ini semua lelaki. Ini semua laki-laki. Ini contoh semua laki-laki. Laki-laki di bawah Hua. Di bawah Hua ya. Semua contoh di bawah Hua. Okey. Jadi kalau kita nak masuk domain, kita kena masuklah 14 domain ni. 13 lagi. Boleh? Jangan confuse ni. Okey? Dia masalahnya ni bawah topik mardi past tense semua ni. Semua past tense. Macam tu tanya, semua past tense. Sebab semua example in Arabic in past tense. In past tense singular. Di bawah domain Hua. Yes, because starting from Hua lah kita start everything. Dia punya base. Semua Hua. Jadi di sini Hua kharaja, Hua kharaja, Hua takharaja. Okey? Boleh? Jadi yang asal dia ini. Ini dah nama rubai. Ini nama khumasi. Sebab khumasi tu sebab dia tambah 2 pada 3. Dia tambah 2 pada 3. 1, 2 tambahkan. Yang ini tambah alif. Yang ni tambah ta dengan alif. Ada lagi. Ada lagi. Yang satu lagi dia tambah 3 huruf. Istakhraja. Dia tambah apa? Alif. Ini ditambah hamzah. Itu bukan alif, hamzah Hamzah, sin dengan ta. Ini duduk dia kharaja. Tak apa, faham konsep je, tak apa. Besoklah Quran tak payah hafalnya. Tak payah. Okey, tak payah hafal. Ada ni je. Ya? Untuk ini ada 4 ni. Ada lagi. Istakhraja. Cuba sebut istakhraja. Ada ini je Datin, ada 4 saja. Ini tambah 3 huruf. Ya? Ni panggil apa? Tadi panggil formasi. Ini sudasi. Cuba sebut sudasi. Sudasi. Kena sebut. Saya minta maaf, memang kena sebut. Kalau tak sebut tak boleh. Sudasi ni intinya 6 huruf. Dan ini istakhraja ni maknanya keluar juga, tapi keluarkan idea. Berempah pulas mengeluarkan idea. Itu maksudnya. Brainstorm lah kan. Ya, istakhraja. Berempah pulas mencari jalan keluar. Istakhraja. Jalan keluar ni bukan jalan sesat, tapi jalan idea. Good idea. Dalam Quran ni beratus ayat yang ada perkataan 6 huruf ni. 6 huruf, Datuk dia tambah alif, dia tambah sin dan tambah ta. Alif, sin, ta. Okey. Nah. Hamzah Okey. ke alif? Ya? Hamzah ke alif? Hamzah. Bila ada alif, bila ada hamzah di bawah ni, hamzah lah. Sebab hamzah tak ada rumah, kesian dia. Dia pinjam, dia numpang bawah alif dia.
Ustaz kata alif tadi, so saya nak. Bukan Hamzah. Kalau alif ni yang ni. Kalau alif ni macam ni Ni alif. Ya, alif ya. Okey. Saya rasa malam ni very clear. Okey ya. Okey. Ya? Itu juga ada bawah pada atas pada alif juga. Ni rumah dia. Rumah dia. Kalau buang tak apa. Hamzah tahu dia baca. Kalau buang boleh. Tapi susah nak baca. Nampak? Susah nak baca. Rumah dia. Rumah tak ada. Memang rumah kita, rumah dia. Ya? Ayah dia bin bulat. Ingat lagi tak? Aduh. Tapi dia tak ada, dia maksudnya sini alif tu ada kho tu. Ini alif. Sini Hamzah. Yalah, alif sini tak ada. Tak ada alif. Sebab hak lain Tak ada. dua ada. Tak ada. Oh, Dr. Nawi tengoknya. Betul. Ini tengah-tengah. Ini langsung tak ada. Ingat ini duduk tepi. Tak. Ini dipanggil 6 huruf. Sudah si. Okey. Tambah 3 ni ya. Tambah 3. Okey. Nak tengok dia punya kehebatan. Jadi kita tak boleh kata alif lah situ ya. Tak boleh. Kita kata Hamzah. Kena Hamzah. Alif. Kalau nak eja Hamzah sin ta kha ra ja. Ada tak dalam Quran yang Hamzah saja tak ada alif? Ada? Waw ni je. Ada banyak. Dia ada Hamzah je. Ada. Dalam Quran ada banyak. Apa beza sini ada alif dengan tak ada alif? Ini saya buat je. Satu ni. Kalau tak nak buat tak apa. Tak apa. Tak boleh. Buatlah. Tapi takut aku tak buat nak baca susah. Either Nomnya. Okey. Okey Datuk Okey. Mungkin kalau alif tu Ya, Ustaz. pula kan rujuk pada bukan huruf. Tak ada. Ini fa'il madhi tak. Fa'il madhi tak boleh kata ana. Kalau nak letak ana, istakhrajtu. Fa'il madhi semua di belakang. Fa'il mudhari' depan dan belakang. Fa'il amar di belakang semua. Saya rasa ni cepat dapat ni. Kena sapu dulu tu. Cepat dapat ni. Kalau macam ni tanya cepat dapat. Saya nampak dah. Cepat dapat. Betul. Betul. Cepat dapat ni. Okey. Ini mandi dia celek ni. Celek tu dalam bahasa Arab dipanggil an-nazar. An-nazar. Celek. Tak juga. Dalam bahasa Arab dipanggil an-nazirin. Daripada root dia nazara. An-nazirin. Sebab itu saya nak berusaha mengajar ni, sebab saya belajar di negara barat. Orang barat dia mengaitkan Al-Quran ini dengan banyak proses manusia berfikir. Antaranya yang paling penting dalam berfikir adalah imaginations. Maknanya dunia ini start dengan imaginations. Imagination itu mana? An-nazar. Afala yang zurun daripada nazara. An-nazar. Tunjuk apa ni? An-nazar ni sebagai An-nazar ni, perkataan nazar ni, ni daripada sulasi jadi orang. Ni jadi orang. Ini sudah jadi orang. Tanda dia orang ada alif lam. Tengok, daripada sulasi tu boleh jadi orang. Ya, boleh jadi ramai, boleh tak ramai daripada sulasi daripada fa'il saja. Tapi ini orang-orang yang berimajinasi tinggi. Tapi datang from the word nazara. Boleh tak? Dia expand lah. An-nazirin. Kalau khairun nazirin, khairun ni maknanya sebaik-baik orang yang mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Sebab itu Tuhan kata, kamu tengok tak? Kamu dok imajinasi tak tengok unta? Bagaimana unta aku jadikan, dan bagaimana langit aku tinggikan, dan bagaimana bukit aku stablekan, dan bagaimana bumi aku ratakan. Maknanya cuba kita imagine apa yang berlaku pada benda-benda yang Tuhan sebut tadi. Unta cukuplah. Unta sekali dia minum banyak mana? Kalau Tuhan nak mati sembelih unta boleh minum lagi tak? Banyak unta. Tengok bukit, bagaimana bukit. Dalam Quran jelas dia kata. Sebab tu saya nak train tuan-tuan supaya faham, bukan hukum saja, tapi kita faham Al-Quran tu banyak menolong kita menjadi hebat di dunia dan akhirat. Banyak.
kehebatan daripada Quran itu. Tapi kita sebenarnya kita tak sedar. Kita tak sedar sebab di depan kita ada dinding tebal. Dinding tebal tu hijab yang menjadikan kita tak nampak hijab tu. Padahal kita boleh jadi kaya-kaya lagi. Itu saya kata dekat kuliah semalam. Tuhan kata manusia yang paling baik dalam dunia ni adalah manusia kaya, yang pemurah, yang bertakwa. 3, bertakwa, kaya, pemurah. Hebat tak tu? 3. Orang ni bila dia mati nanti, dia duduk bersama dengan para Nabi-Nabi. Duduk dengan Nabi Mat. Mat, apa khabar Mat? Jumpa dengan Nabi Sah. Sah, how are you Sah? Macam tu je. Itu saya belajar di sini macam tu. Dia duduk dengan para Nabi, bangun dari kubur Nabi Muhammad. Hello Mat, how are you? Fine, thank you. Bila datang, macam tu. Cakap dalam bahasa Inggeris. Yes. Ini ada tetapi. Dengar ni, listen to me. Tetapi orang yang belajar Quran, mengajar Quran 10 kali lebih baik pada orang kaya tadi. Dan kalau dia kaya pula. Jadi tuan-tuan, kaya dah ada, ya. Sekarang ni belajar Quran dan mengajar orang. Sebelum mati mengajar. Ni saya tradisi saya mengajar. Aku mesti mengajar sebelum mati. Yang ini Ustaz punya tujuan nak tunjuk Nazaran ni yang sudasi lah. Nazaran ni tak. Saya pasal Datin tanya tadi, Nazaran ni maknanya imaginasi. Ya. Taman. Ya, imajinasi. Sebab itu kalau kita keluar sikit tengok Mr. Honda, bagaimana dia punya imagination dia. Dia start dengan imagination dia. Kalaulah aku dapat cipta satu enjin kecil duduk di bawah punggung orang-orang kampung aku, supaya dia boleh dengan enjin tu dia boleh naik bukit bukau dan boleh bawa tu naik. Jadi imagination dia 48 tahun dulu sekarang terbukti. Di mana perkataan Honda di Mekah pun ada, seluruh dunia pun ada. Betul tak? Itu imagination dia. Tak ada orang tak kenal Honda. Bila orang tanya dia, Mr. Honda, apa rahsia anda? What you have seen only 1%, but the other 99% you tak nampak. Faham tak maksud dia? Itu Quran tu, dan Quran kata tu. Itu Mr. Honda punya everything start with imaginations. Jadi ini An-Nazirin 77 kali dalam Quran disebut An-Nazirin. Tapi kita gagal menazirinkan kita. So Nazirin sama dengan istakhraja lah. Sama Lebih kurang, mana lebih kurang? Istikhraj ni berfikir. Yes, berfikir. Berfikir. Berfikir 14. Membayangkan. Saya bila saya buat kursus berfikir dengan Dr. Profesor Edward di Bono ni, baru saya nampak bahawasanya ya Allah, aku belajar Quran, aku tahu ruginya aku. Baru tahu kan bagaimana proses berfikir seperti FIP, seperti PMA, seperti apa semua tu. Ya Allah, ruginya orang Islam tak tahu kan. Ruginya kan. Antara satu contoh ni, kalau kita gambarkan otak kita, ya, yang begini tu kan, yang begini tu kan, kita gambarkan dalam bentuk jam 6 dengan 33 dengan 9. Tengok tuan okey. Ni otak jam 55 ni adalah otak yang membeza dan menyamakan antara kita. Ramai orang tak dapat lihat perbezaan dan persamaan. Umpamanya bahagian membeza dan membanding ni, ini sangat penting untuk melahirkan seorang usahawan. Kerana ramai usahawan yang gagal mengambil keputusan. Jadi saya buat kursus ni, decision making ni, dengan Dr. Di Bono buat ni. Masa saya belajar dulu, buat Hong Kong, buat di Korea, buat di Thailand, buat di apa. Sekarang ni saya nak tumpu pada Quran saja. Tak nak buat ni lagi. Pasal ini ilmu yang kurang sikit lah kan. Quran saja. Otak kiri, otak kanan. Sebahagian. Jadi tak nak buat je. Bagaimana nak ambil keputusan yang cepat dan mudah dalam suasana. Hari ni orang bisnes baru ni dia panggil saya bercakap tentang perniagaan dalam dunia yang sekarang kedang kabut ni kan. So bagaimana kita nak buat keputusan? Ada orang jual saham, ada orang ambil keputusan drastik, ada orang dia panggil apa? Dunia dalam keadaan huru-hara ni kan. Dia panggil apa? Kotik kah? Yes, ya. Kita ada teori dia. Saya memang berguru pada Kotler, nama manusia tu. Baru ni kita bawa dia dekat Kuala Lumpur, Kotler. Bagaimana nak menyelesaikan masalah di saat-saat kita huru-hara ni. Kalau sebagai ahli perniagaan kan. Itu ada 7-8 sebab. Okey, tapi bukan itu. Ini cerita kita. Okey, tak nampak ni? Nampak ni? Okey.
Yang ini ni tuan-tuan, dia split kepada 6 bab. Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? 6 bab. 6 bab tu belajar minggu lepas kan? Jangan risau. Okey. Dan 6 bab. 6 bab. Ini kita belajar di bawah pattern hua sahaja. Tuan-tuan, semuanya ini tuan-tuan, dia split pada 53 bab. Banyak. Dalam Quran berpecah kepada 53 bab. Banyak tak? Daripada ini kan? Yang ini 6 saja. Ini 53. 53 tuan-tuan. Kita insya-Allah kita boleh jumpa sebahagian daripada Quran ni. Nak cari semua memang tak mampu. 53 bab. Okey, 53 bab. Tuan-tuan ambil ini dulu ni. Tengok ya, 3 bab. Okey. Ambil. Okey, setakat ni boleh simpan ni idea ni. Lepas tu tuan-tuan, okey, sekarang ni kita tak nak sentuh langsung yang ni dalam masa 2 tahun ni. Tak nak sentuh. Kerana ini tak apa. Bila tuan-tuan jumpa takharaja, rut dia kharaja. Bila jumpa dalam kata tu istakhraja, rut dia kharaja. Bila jumpa takharaja, rut dia kharaja. Kalau tuan-tuan jumpa wallahu mukhrijum makanu, rut dia kharaja. Mim ni memberi makna orang. Orang atau tempat. Kalau mukhrijun, ain bayi bawah orang. Kalau mukhrajun, tempat. Kalau makhrajun, ini tempat keluar suara. Vokal, harakat. Asalnya keluar. Asal dia kharaja, keluar. Keluar. Jadi ini fi'il dari segi bina, dari segi pembentukan. Okey? Sekarang ni kita nak pergi fi'il bersambung dengan ganti nama. Dengan domel. Kita go 3 sekali. Okey? Okey ni tuan-tuan. Fi'il. Ini fi'il kita akan bincang dari segi tenses. Dari segi tenses. Masa. Okey? Tenses. Okey. Fi'il dari segi tenses there are 3 tenses. Yang pertama dia panggil madi. Cuba sebut. Madi. Nak sebut macam ni boleh, ataupun nak tulis macam ni pun boleh. Dua-dua boleh. Ya. Ini madiun. Ini mim sebenarnya. Oh, tersilap tulis. Ini mim. Madi. Ini madin. Dua-dua boleh. Ini madi. Mana dia past tense. Dan sebenarnya dari pattern past tense dah terbentuk bermacam-macam. Ya, terbentuk mudhari', terbentuk amar, dan terbentuk kata nama, terbentuk kata alat dan sebagainya. Daripada past tense dah terbentuk segala-galanya. Ingat, starting from past tense lah. Sebab dalam past tense tu dia zero, dia tak ada apa tambah. Tapi dalam tu ada orang, iaitu huwa. Ya. Okey? Ada orang, ada iaitu huwa. Boleh tak? Okey. Seperti contoh tadi kharaja kan. Okey, kharaja. Ini past tense. Dalam ni ada orang, iaitu huwa. Tak ada tambah apa-apa. Asal. Tapi dalam ni ada orang, orangnya adalah huwa. Dia lelaki-lelaki seorang. Ya? Okey. Tuan nampak ni? Boleh? Okey. Yang kedua tuan-tuan, nama dia mudhari'. Cuba sebut. Mudhari'. Nama dia nak sebut pun susah sikit. Mudhari' ni dalam bahasa Inggeris dia panggil presence. Ya, present tense. Presence ya. Kemudian yang ketiga dia panggil amal. Cuba sebut. Amal ni dia panggil imperatif, perintah. Imperatif. Ataupun dia panggil juga future. Future ni yang belum berlaku lagi. Okey? Future imperative, future tense. Ya, okey. Okey, nak mana dia? Tanya? Okey. Okey, bila kita tengok
dia punya dari segi yang ini dari segi tense, ya, dari segi masa. Dari segi masa, ini past, lepas, ini sedang, dan ini akan. Okey. Yang menjadi masalahnya sebab bahasa Arab ini dia berlaku dalam satu perkataan saja. Kalau dalam bahasa Inggeris katakan eat, he eat, yeah, he eats, he eats, yes, yeah, he has eaten, yeah, eaten. Tapi dalam bahasa Arab one word only. That's why. Sebab itu ada 14. Ini setakat ni je lah. He or she same. Ya, yeah? They eats atau eats. Ya. Yeah. Ataupun they have eaten. Ya. Yeah? They have eating. Present continuous, past continuous. Tapi dalam beberapa perkataan. Tapi dalam bahasa Arab, apa juga masa hanya berlaku in one word only. Itu bezanya. Sebab itu susah sikit. One word only. Fantastik. Fantastik kan? Boleh faham tak? Okey, sekarang ni kita mula daripada huwa. Okey? Kita ambil perkataan kharaja. Okey, kharaja. Boleh ni kita mula? Okey, kita ambil daripada huwa. Saya tak ambil semua, saya ambil yang biasa dalam Quran saja. Okey, kalau huwa memang kharaja. Memang kharaja. Kalau kita kata dia telah keluar, huwa kharaja. Betul ayat tu. Kalau buang huwa pun betul juga. Betul juga. Understood in action. Mana dia? Kharaja. Mana dia? Kharajtu. Salah. Tanya dia tapi saya yang keluar. Salah. Mana dia? Kharaja. Mana dia perempuan? Kharajat. Tapi dalam conversation orang cakap apa? Kharaja. Kharaja tu. Kharaja. Tak ada cakap. Tak ada. Buah kharaja. Tak ada. Kharaja. Aina huwa? When huwa kharaj? Kharaja. Itu je. Kalau huwa kharaja, huwa kharaja, bila tanya banyak kali, mana dia? Kharaja. Mana dia? Huwa kharaja. Huwa ni dia marah. Nah, dia marah. Faham. Saya dulu tak ada jam bila sekolah. Jadi ada sahabat saya orang Kelantan tu, dia kaya sikit. Ada jam. Ada jam. Jadi bila saya nak tahu jam pukul apa, dia pun sebut. Kalau sekali dua tu dia sebut pukul 11. Lepas 11 suku tanya lagi jam pukul apa, pukul 11.30. Dia dah marah tu. Lepas tu jam pukul apa. Dia ni pula jenis sayang. Kalau kita pakailah jam duduk sebelah sini kan. Ni bila saya duduk sini, dia pakai sebelah sini jam. Jadi penyayang betul dia. Saya ni, jam ku apa? Mu nak ku apa? Mu nak ku apa? Tengok kepala otak dia pelik kan? Okey tuan-tuan ya. Ni, huwa kharaja. Okey. Okey. Kalau present tense tuan-tuan, letak ya di depan. Letak ya. Yakhruju. 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 Letak ya. Tuan, ya mean huwa. Ya mean huwa. Part ni yang rumit sikit. Saya kena pelan-pelan buat. Ya mean huwa. Kalau kata aina huwa, mana dia? Yakhruju, sedang keluar. Okey? Ya. Jadi untuk ini tambah ya. Jadi bila dapat yakhruju, oh, dia laki-laki. Huwa lah tu. Boleh lah? Susah ke? Sedang keluar. Sedang keluar. Boleh tak? Jadi ya ni represent huwa untuk fi'il mudhari'. Mean sedang keluar. Kalau telah keluar, asal. Kharaja, asal. Asal. Jadi kalau orang tanya, kalau nak baca, yakhruju fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan dalam tu ada orang. Orangnya adalah domain. Domainnya bersambung, iaitu ya. Bacaan dia. Itu setiap perkataan dalam Al-Quran kena baca macam tu.
Kena baca macam tu. Saya kata susah dah orang nak baca Quran, nak baca macam tu. Itulah makna dia tilawah. Baca macam tu. Kalau yakhruju tilawah, yakhruju min butuni ummahatikum tilawah. Kalau yakhruju fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammati wa fa'iluhu dhamirun muttasilun takdiruhu huwa, maksud itu dah tilawah. Itulah sebenarnya i'rab nama dia. Mana bolehlah nak tinggal dunia ni. Maksudnya hebat dah tu, paling tinggi dah tu. Sebab setiap perkataan Al-Quran kita kena baca begitu untuk memberi makna yang definite meaning, yang betul-betul concise meaning. Kalau tidak tak boleh. Itu. Jadi fi'il mudhari' ni dia senantiasa berubah. Fi'il madi tetap tak berubah macam tu je. Fi'il madi nak baca dia kharaja fi'il madi mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu wa. Itu klimak dia, habis dah. Tuan-tuan akan diajar macam tu bacaan dia. Itulah bacaan tartil. Kita membaca setiap perkataan dalam Al-Quran. Membaca dengan nahwu syaraf. Bila kita tengok fi'il, siapa dia orangnya? Orangnya ialah domain yang bersambung, iaitu ya. Ya ni domain bersambung ya. Okey, bacaan dia kan. Dan ini dalam situasi apa dia? Fi'il mudhari' ini dalam situasi positif. Bila dia berbaris depan, positif mean he keluar, he present. Dia sedang keluar. Kalau kita taruh lam, yes, dia sudah jadi negatif. Ini sudah jadi mati. Mana dia? Lam yakhruj. Dia tak keluar. Ini sebab itu fi'il mudhari' dia senantiasa boleh berubah. Ya, okey. Tuan-tuan, dia keluar tak lagi. An yakhruja. Dia akan keluar kejap lagi. Letak an. Kalau lam yakhruj. Ada pada fi'il mudhari', ada pada fi'il amar. Ya, kalau kita kata ukhruj, keluarlah kamu. Tapi kalau kata mana ayah, an yakhruja, keluarlah kejap lagi. Lagi. Kalau pergi ke ayah, ukhruj, itu fi'il amar dah. Tapi ayahmu mana? An yakhruja. Kejap lagi keluar tu. Nak keluar tu. Okey? Tuan-tuan nampak dah ni? Nampak dah ni? Nampak dah? Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, okey. Okey, kalau tambah lan, di sini jadi lan yakhruja. Dia tak akan keluar sampai akhir hayat. Itu beza. Jadi perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' ini, not fi'il madi dan fi'il amar, menunjukkan sama ada positif, negatif, really positif, really negatif, ataupun extremely negatif. Itu saja pada perbuatan tu. Lain tidak. Extremely positif ada. Mana saya khruj, akan keluar. Tambah sin. Jadi yang kita tambah tu bukan huruf apa? Huruf haraf yang di belakang tu. Ingat tak haraf tu? Haraf yang 8 tu kan, yang kita belajar minggu lepas tu, haraf tu lah yang mengubahkan fi'il mudhari'. Okey, nampak tak tu? Mudah dapat ni. Nampak ni, mudah dapat ni. Okey, okey. Lam yakhruj. Lam yakhruj tu maknanya tak keluar. Tak keluar. Lam ni tak akan keluar. Tak keluar. Ini saya bagi contoh saja. Akan datang kita ajar. Ignore je lah. Lam saya nak beritahu perubahan, okey? Sebab ini boleh berubah. Jadi dalam keadaan biasa, tuan-tuan dan puan, ini dia mesti bagi depan. Yakhruju. Mesti bagi depan. Jadi fi'il amar dia ambil balik kha ni, ambil ra ni, letak balik jim, letak alif kat depan, bagi depan dia. Ukhruj. Sebab apa kita bagi depan? Ni? Sebab ra di sini bagi depan. Ketika mudhari'. Bila mudhari' ra bagi depan, jadi alif di sini mesti bagi depan. Ukhruj. perkataan ketiga kalau depan. Ya, tengok ain dia Datin. Tengok ain dia. Itu sebahagian daripada peraturan dia.
Sebab ada perkataan ni Hamzah kan, Hamzah bagi depan, ada Hamzah bagi bawah. Tapi memang konsisten begitu ya. Memang Dia akan refer ke ain dia ya. dia akan refer ke ain. Tapi ada juga yang berlawanan. Yang itu kena tanya Jibril apa sebab. Okey. Saya ingat yang fi'lun mudhari' ni, Ya. dia rujuk kepada present dan future juga sebab ustaz kata dia an yakhruj, akan keluar, future akan keluar. Ya, memang ada Tapi amru tu mungkin Amru ni belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Ini future. Kalau saya kata ukhruj, dia belum keluar lagi. Keluar. Dia suruh keluar. Dia suruh ini dari segi arahan. Tapi maksudnya arahan. Arahan. Future. Future. Tapi untuk fi'il mudhari' pun ada arahan juga, tapi dia tak pakai, dia pakai perkataan lain. yang hadapan lah. Dia ada perkataan lain tambah. Yang ni tak ada perkataan. Ini dalam ni sendiri pun ada. New word lah. Ini kena ada Hamzah juga ya. Ini ada Hamzah. Sebab kharaja. Okey, setakat ni boleh nampak tak? Ini baru satu huwa. Di bawah huwa. Rasa berat ke? Dia mesti baris depan ya. Domah ya. Baris domah kalau ini ain dia baris depan kalau mudhari'. Di bawah lah. Sekejap lagi tengoklah ada. Okey. Alih tu mesti ada Hamzah juga. Mesti ada. Mesti ada. Ada tak alih yang tidak ada Hamzah? Ada ni macam tadi. Kharaja ni. Kharaja ni alif tak ada hamzah. Yang ni awal. Yang di awal tu selalunya hamzah, bukan alif. Rumah dia. Dia depan. Atas ada bawah. Yes. Tuan-tuan tanya tak faham ya, tanya supaya clear. Sekarang ni bila once kita dah ambil dalam masa 10 kuliah dah 20 jam, tu kita dah nak deri dah ni. Ya, sekarang ni in the process. Nak kena minta maaf juga. That's okay, Tan. Reverse balik. Yeah. Tadi yang saya kata lam yakhruj kan. Yes. Lepas tu lam yakhruj ke an yakhruj. Ni. Okey. Minta maaf ya, saya masuk sini ya. Okey, dalam keadaan biasa min dia keluar 50-50. Yakhruju ni mana dia keluar. Tak ada kuat apa-apa. Kalau lam dia akan mati. Dia tak keluar. Bukan takkan, dia tak keluar. Ya, dia tak keluar. Kalau lan dia tak akan keluar. Dia tak akan keluar. Dia tak akan keluar. Memanglah ini sebab perubahan. Daripada yakhruju jadi yakhruja, jadi yakhruj. Tuan-tuan. Okey, setakat mana ni? Yakhruj je pasal ada lam. Jadi bila ada lam saja mesti lam yakhruj. Dalam Quran memang begitu. Kalau ada lam mesti yakhruja. Ni lam tu akan datang kan? Akan datanglah. Hari ni kita tunjuk contoh je. Lan yakhruja. Ya. Maknanya dia tak akan keluar. Tak akan keluar langsung. Lan Jadi bila taruh lam di sini, huruf akhir bagi atas. Ya. Bila taruh lam sini, huruf akhir mati. Bila tak ada lam dengan lam ni, dia bagi depan. Boleh tak? Tak apa. Jangan. Tak apa. depan ya. Okey. Tak apa. Boleh insya-Allah. Jangan risau ya. Okey ni ya. Ni. Tak apa. Jangan. Okey. Yakhruj. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju kan? Okey. Yakhruju. Jadi kita nak tahu ni kharaja yakhruju ke yakhriju ke nak tahu? Kita kena tengoklah bab yang 6 tadi. Pattern 6 tu. Tapi tuan-tuan jangan pening kepala pattern 6 tu. Biar dia pening kepala kerana kita. Jangan. Sebab itu everything in the Quran. Jangan pening kepala. Sebab saya beri nasihat, jangan risau, jangan susah hati. Belajar, lupa tak apa. Sebab kalau semua nak ingat, pening kepala kita. Belajar lupa. Bila kita buka Quran, dia mari semua pengalaman lama. Mari. Itu yang penting tu. Kalau tak mari, susahlah. Tak lama dah tu. Okey. Ni tangan ni satu lagi contoh ya. Zahaba. Mana Zahaba? Zahaba pergi ya. Dia telah pergi. Okey. Mudhari' dia yazhabu. Kenapa tak kata yazhubu? Macam ikut yakhruju. Sebab dia ikut pattern fa'ala yaf'alu.
Macam mana nak tahu Ustaz? Dalam Quran akan tunjuk contoh pada kita. Jangan risau. Dalam Quran ada. Okey. Bila ha baris atas, ain baris atas, ain, amar dia kena baris bawah. Izhab. Pula dah. Ni sebab apa? Oh, tu atas tu yang apa yang Dia zahaban ni Dr. Wi. Zahaban ni, perkataan zahaban ni dia punya mudarat dia yazhabu. Mana ha baris atas, ain baris atas. Macam kharaja, kha baris depan, ain baris depan. Bila ain baris depan, amar dia baris depan. Bila ain baris atas, amar dia baris bawah. Ini pattern 6 lah ni kan. Okey. Pattern Huruf future tense, Ya. huruf akhir tu mati. Mesti mati tu. Mesti mati. Yang future tense mesti mati. Mati tu menunjukkan arham. Pergi. Kalau kita kata pergi, tak mati. Kalau kata izhabu, tak kuat. Izhab, exclamation mark. Yes, that's right. Izhab. Kalau bunyi izhab tu kasar kan. Kalau kata izhabu, tak pergi pun. Tak kuat. Izhab. Kalau future mesti mati ya. Mesti mati. Mesti mati ya. Ya. Arahan. Dan kena duduk. Ya. Kena baik bawah. Mudarat ni Mudarat dia macam ni lah tu. Yazhabu. Yes. Yazhabu. Yazhabu. Okey. Bila tuan-tuan tengok ni, yang pertama sekali kita tengok baris dia akhir. Baris akhir yang mudarat. Tapi baris akhir of madi and amal no problem. Sebab dia ini dia bina di atas pattern mabni. Mabni. Jadi bila kita buka saja Quran, kita tengok kalimah Quran, kita buka saja Quran, tengok kalimah, kita kena tengok mabni dulu. Lepas tu tengok yang mu'rab. Yang mu'rab mana yang berubah. Yang berubah. Maknanya yakhruju ni fi'il mudhari' mu'rab. Tuan-tuan tahu tak, mabni ni 95% of the word in the Quran mabni. Only 5% yang mu'rab. Maknanya banyak cerita bukan pasal present lah. Ya, Cerita pasal past pasal past. dengan future. Because Quran tu history. Past dengan future lah. Yes, history. Tuan-tuan boleh ada baca buku tak di mana orang berani kata ni mabni dia 95 mu'rab? Tak ada, never. Itu kajian. Sebab orang kita, orang Arab, dia lemah dalam research R&D. Tapi orang putih every time R&D. So bila saya nak submit saya punya apa tu thesis saya, dia nak tengok apa research kamu. So saya punya yes, saya come out dengan 3 jadual. 3 jadual kena tolak. Sebab kalau jadual tu kena terima, orang Islam semua boleh baca Quran dengan baik. Mudah kan? Sebab dia ditolak. Tapi saya terima jadual tu sebab saya yang buat. Inilah jadual dia. Masalah dia macam tu bila bab agama. Sebab supervisor saya orang fiqh tapi Kristian fiqh. Dia pakar fiqh, semua fiqh, tapi dia tak Islam je. Apa sebab dia belajar fiqh? Islam. Ya? Dia nak counter, nak cari kesalahan dia. Tapi istimewanya dia bila cari kesalahan. Ya. Tak ada kesalahan, dia peluk Islam ada. Ramai di Birmingham tu peluk Islam, Profesor Hart Germany peluk Islam. Saya pergi masa peluk Islam di Birmingham Jami'ah Amos. Okey. Ramai. Okey, nampak ni? Okey. Ni tuan. Ini daripada banyak-banyak ni Boleh Ustaz ulang balik yang tadi yang rujuk dia sebut dari segi dia punya baris. Tadi kan katakan ukhruj mati. Ain dia. Okey. Kita nak memastikan fi'il amar ni pattern dia macam mana? Dia antara dua, sama ada ukhruj, izhab, ukhruj, ikhraj. Betul. Ukhruj, ikhraj. Tapi no such word for ikhraj. Ukhruj. Bila ukhruj, alif bagi depan, ra bagi depan, sebab ain bagi depan. Kena tengok pemuda. Yes. Kalau ain bagi atas, dia punya alif bagi bawah, dan ini tetap bagi atas, izhab. Tapi ini pun jangan risau, dia akan dapat sendiri je.
Ustaz ni jangan risau saja. Memang betul, jangan risau. Kalau nak fikir ni benda remeh-temeh, jangan fikir. Kita nak fikir benda besar lagi. Dia satu ni je, jangan risau. Buka Quran, izhab. Betul, besar pingsan. Okey. Okey, yang biasa dalam Quran ya. Okey. Kita ambil lagi satu. Ana. Yang biasa, ana. Kita tak pergi pada 14 tu. Ana ya, ana. Ana, kalau ana, dia akan letak ta di belakang. Kharaj tu. Kharaj tu. Okey, kita buat kat atas ya. Ya. Ni ana. Dia akan jadi kharaj. Cuba sebut. Kharaj tu. Jadi ta ni represent ana. Kalau fi'il madi semua di belakang. Kalau kata aina ustaz, aina anta, kharajtu, saya dah keluar. Bila nak kata dalam handphone kan, mana ustaz, ana kharajtu, dalam telefon kan, saya dah keluar, kharajtu. Tu ni mana ana. Tu ana. Okey. Ya. Tapi ana ni Fi'il madi, bawah madi. Ni madi. Ini madi. Saya naik ke atas. Ini mudhari'. Dan ini tadi. Ya. Ganti ana ya. Ana ni mudhari', ini amal. Ya dating. Ini betul ke? Amal. Ya, madi mudhari', amal ya. Ni kita letak data ya. Boleh sambung ya? Okey. Kalau ana kharajtu. Okey. Di sini kalau fi'il mudhari' letak balik ana ni di sini. Akhruju. Saya keluar. Di sini yakhruju. Dia. Tapi kalau ana akhruju. Saya keluarlah. Okey. Ana akhruju. Jadi untuk fi'il amar ni tidak ada. Fi'il amar untuk ana tak ada. Sebab kita tak pernah arah kita sendiri. Kecuali bila isteri marah, kita pun kata akhruj. Majuk tu. Marah. Ini suruh beli santan, dia beli pengak. Dia pandai pada isteri. Bila isteri kata bang beli santan bang, isteri nak santan tu nak buat apa tu, bukan nak buat apa tu bubur kacang, tapi dia beli pengak durian. Jadi santan juga ni, santan yang dah masak. Saya nak buat bubur kacang ada. Jadi terlebih tahu. Okey tuan-tuan. Boleh tu? Boleh? Jadi sini, ana sini adik dia tak ada amzah. Tapi sini khuruj kena ada amzah atas. Sebeza. Akhruju. Ni akhruju ni ni mana ana? Ya nak. Yes. Ana di sini tak ada amzah. Tak ada amzah. Nak amzah ya. Pasal ana tak ada amzah. Jarang orang tulis ana ada amzah. Jarang. Jarang. Tapi nom dia. Sini kena ada. Sini kena ada. Akhruju. Maknanya di sini amzah min ana. Amzah min ana. Kalau tak ubur, tapi betul juga sebab ya, kalau tak ubur amzah boleh juga. Ni ada. Tapi bukan ana. Bukan ana, ini ukhruj. Ini sebenarnya bukan ana, amzah. Sini amzah berbaris atas, sini amzah berbaris depan. Beza mudhari' ana dengan beza ni apa ni? Ama huwa huruf dia jim mati. Padahal dia sama mati. Satu okey. Okey. Ini mudhari' sama ju. Mudhari' sama dengan mana Datin? Yakhruju. Tak sama Datin. Ini ya, ini alif. Ya betul, tapi belakang. Belakang. Belakang memang baris depan. Memang baris depan belakang dia. Dan tanda baris depan dia ini nombor 9. Nombor 9 ni. Nombor 9 ini tanda baris depan. Ada beberapa tanda baris depan. Jangan ke mana-mana, kejap lagi. Sabarlah. Sebab saya buat dengan cara mudah macam ni supaya tuan-tuan tak keliru.
Bila tak keliru tu, oh, seronok belajar kan. Pembelajaran ni lebih seronok kalau masuk. Kalau tak masuk, Sebab tak dia seronok. masalah dia main tanda tu, saya tengok huruf semua sama. Alif, Ya. Ba, Ra, Yalah, Jim kan. betul, betul. Alif, Ba, Ra, Jim Betul, kan. betul. Tanda yang Pasal tanda ya. Oh, nak bawa ke tanda ni. ada mati tanda depan. Yang ni tu itu Ana, yang ni Kuat. Ya. Ruj. Ukhruj. Dia punya aman. Kalau yang Ana tak. Hamar tak ada. Tak ada. Mudorek saja. Itulah tengah perbezaan. Sebab kita saya. Ada 12 lagi ni. Ada 11 lagi. Confused eh? Okey. Okey. Sekarang kita pergi kepada nahnu. Nahnu ni makna kami. Kalau nahnu letak balik di sini, kharaja ni letak na di belakang. Kharaj na. Na ni min nahnu. Nun mana? Nun ini. Nun depan ni. Nahnu. Ya. Kami. Nahnu kharajna. Nahnu kharajna. Kami telah keluar. Kalau nak sebut nahnu apa? Kharajna. Kami telah keluar. Nah ni ganti nun sana. Ya, dia ambil nun tu lah letak depan tu. Ya? Macam kharaj tu ni, Datuk, dia tak ada ambil apa-apa. Dia buat sendiri je. Dia tak ada ambil daripada apa-apa ni. Dia reka sendiri je. Untuk kharaj tu ni, dia letak tu. Daripada mana tu, Wallahualam. Dia tanya Jibril. Kalau saya tak akan keluar, dia pergi amal ke dia pergi Dia pergi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tapi kita kena nafikan. Kita kena letak kita kena letak akan dan nafikan. Tidak akan. Tidak akan. Okey. Ni. Okey. Ruju, betul tak? Ruju ni keluar tak? Keluar tak? Keluar. Kalau akan keluar, letak sin. Sa'akhruju. Ya, sa'akhruju. Masih lagi bagi depan. Rujuk tadi saya keluar. Saya keluar je. Saya keluar. Sa'akhruju akan keluar, tunggulah. Akan keluar, tunggulah. Si. Okey, ini akan keluar dalam masa beberapa minit lagi. Okey. Bukan sini, bukan future. Bukan. Ini dalam mudhari' pun boleh kita instruct. Okey. Kalau dia kata nanti baik, nanti dia keluar lah. Lama Datuk tak jogging, Datuk dah 4 bulan dah. Saya sakit. Nanti saya akan keluar lah. Lepas baik nanti kena kata saupa. Saupa akhruju. Mana saya. Saupa ni akan tapi lambat. Sa ni akan segera. Jadi tuan-tuan puan, yes, banyak ke? Banyak. Jadi tuan-tuan dah nampak sekarang ni. Kena fi'il mudhari' ni Buat dulu. ada tambahan di depan, tambahan yang menambahkan tu sisipan yang 80 tu. Sisipan ni yang menambahkan pada fi'il mudhari', dia tak tambah pada lain. Pada fi'il mudhari' atau isim, menjadikan fi'il mudhari' itu positif amat sangat, positif extremely positif, negatif amat sangat, extremely negatif. Tapi dia tak berubahkan rujuk dia. Tanda dia tak sama Ada yang berubah, dia tak berubah. Sebab yang ni Ini memang tak berubah tanda, tapi majoriti berubah. Saufa maknanya tadi apa? Akan keluar tapi lambat. Macam kita kata, macam Tuhan kata saufa nuslihi nara, orang jahat ni akan kami bakar dia dalam neraka. Bukan sekarang, future. Saufa tu maknanya dia future. Tapi Akan buat. Tuan-tuan jangan risau. Saya nak beri satu semangat. Jangan risau benda ni. Memang banyak, tapi lebih baik tak ingat apa. Tahu je. Saya belajar begitu di sana. Saya belajar, you don't have to memorize. You just listen. And then listen. Saya tak bagi dia tulis. Tapi dia tulis juga, dia balik kena marah tu. You dengar saja. Memanglah orang belajar ni dia takut. Dia kata tulis pun tak dapat, apa tu lagi dengar saja. Sama dan nasi. So, in short though, just have to basic word Yeah. and then what to add.
Yeah, yes. Yang ditambah tu akan melambangkan sama ada. Yeah. Yes. Ada yang ditambah untuk ni. Sisipan ni, Datuk, dia ada 80 semua. 30 bila tambah tak berubah. 50 bila tambah berubah. Sebagai contoh. Bermakna? Muhammadun Rasulullah. Betul tak? Okey. Dalam ayat Quran dia kata ma Muhammadun illa rasulun. Ma tak berubah. Bila tak berubah, tetap bagi depan. Semua isim macam fi'il mudhari' dia mesti bagi depan. Kalau letak ma ni tak berubah, maknanya ma tak berubah. Ma Muhammadun maksudnya tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Okey, tak berubah. Okey? Okey, kita tengok ya. Penambahan dia. Memang tak apa, tak akan keliru insya-Allah. Ya, nahnu kharajna. Okey, untuk fi'il mudhari' dia kata nakhruju, mesti bagi depan. Nakhruju ni kami sedang keluar. Untuk fi'il amar tak ada. Okey? Untuk amar tak ada. Okey? Okey, sebut lagi satu domain. Anta. Anta ni awak. Laki kan? Senang aja. Anta letak kharaj. Tak boleh kata. Kharaj ta. Ta ni daripada ta. Anta kharajta. Kalau kata kharajta pun boleh. Awak telah keluar laki-laki. Ya? Kharajta. Okey, untuk fi'il mudhari' takhruju. Cuba sebut. Ya, takhruju. Apa juga tambah huruf tapi dia mesti ra bagi depan. Takhruju. Okey, ini masih lagi seorang. Bila depan ni menunjukkan anta jenis domain. Na menunjukkan jenis domain. A menunjukkan jenis domain ana. Okey, sekarang ni kita tengok antuma. Antuma ni lelaki perempuan orang Antuma. Okey. Untuk fi'il madi dia kata kharajtuma. Boleh? Kharajtuma. Yes. Tengok, ambil tuma. Antuma kharajtuma. Tuma. Ya, tapi dalam bahasa Arab kurang banyak dalam Quran ya. Tak popular sangat. Adalah dalam setengah surah. Okey, tuan-tuan. Okey. Bila fi'il mudhari' ambil balik ta ni sebab dia anta. Ambil balik ta ni, letak balik ra dengan jim. Dan letak alif nun sebab dia dua orang. Takhrujani. Kenapa takhrujani? Sebab anta. Kenapa alif nun? Sebab dua orang. Jadi untuk fi'il mudhari' yang dua ke atas dia mesti tambah depan dan belakang. Takhrujani. Takhrujani ya. Takhrujani. Cuba sebut. Takhrujani. Takhruju. Ta satu. Ni satu. Yang madi itu ta di belakang. Yang ni di belakang tuma. Mudhari' ni ta dengan alif nun. Ta ni sebab dia anta. Alif nun ni sebab dia dua. Jadi ingat tu. Jadi pasal kita besok nak baca besok. Jadi tuan-tuan, ini bagi depan, tanda dia bagi depan. Boleh tak? Ini tanda dia bagi depan alif nun. Tanda bagi depan dia alif nun. Alif nun lah sebab dia musanna. Equivalent to dhammah. Dia jim tu dia sambung. Jim tu dia sambung dengan alif nun. Yes. Jim tu disambung dengan alif nun. Dua. Bab ni yang susah. Bila dah
bila dah mahir bab ni, yang lain kita boleh jalan je, mudah. Ya nun tak ada ya. Ya nun fi'il mudhari' tak ada. Dia ada pada jamak muzakkar salim saja. Ada ya nun untuk anti. Okey, ada anti. Okey, ramai orang berkeruk muka, tak apa. Tapi amal tak ada. Belum lagi. Amar ada, belum lagi. Jadi untuk amar anta ada. Untuk amar pasal kita bercakap dengan orang depan kita. Kita suruh dia ukhruj. Ukhruj. Kalau anak dulu. Ya? Ukhruj. Tak pada ukhruj. Sama dengan tu lah. Ukhruj sama. Ya? Sebenarnya huwa tak boleh. Huwa tak ada fi'il amar. Tadi saya bagi contoh saja. Yang ada pada fi'il amar anta saja. Anta, antuma, antum, anti, antum, antum. Huwa tak ada. Huwa tadi contoh je. Oh, tadi contoh. Contoh je. Contoh je. Sebab bila dia orang buat example dalam bahasa Arab, dia mesti ada madi mudhari' amar. Dia raib tak boleh. Tak boleh. Kita nak instruct orang yang tidak nampak, tak boleh kan? Yes. Suruh apa tu ayah kita, bangun ayah tak ada sini, dia tak dengar. Itu okey, ukhruj. Tak boleh kata saya suruh awak beritahu ayah tu. Jadi Dr. Nawi yang bagi arahan tu. Tapi bukan kita. Okey, kalau macam sini senang je. Ukhruj tambah alif, ukhruja. Mana keluarlah awak berdua. Ya? Tengok perbezaan ni. Antuma kharajtuma. Anta kharajta. Anta takhruju. Ukhruj. Antuma takhrujani. Takhrujani ni berbaris depan. Tanda baris depan dia alif nun. Alif nun tanda baris depan dia. In. Ya? Kalau alif nun jadi in. Takhrujani. Yes. Takhrujani, yes. Bunyi nun. Kena baca kena betul. Takhrujani, bukan takhrujanu. Takhrujani. Okey. Yang ini ukhruja. Oh, nak habis dah? Okey, ukhruja. Okey. Kita tengok satu lagi, antum. Ini banyak dalam Quran ni. Antum ni kamu lelaki ramai kan? Senang je, antum kharajtum. Kharaj. Antum kharaj. Tum. Letak balik tum tu. Lepas tu fi'il mudhari' letak balik ta ni sebab dia hantar kan. Letak balik ni antum takhrujuna. Takhrujuna. Beza dia wa nun. Takhruju kalau seorang, kalau ramai takhrujuna. Wa nun. Ini tak dapat nak kata apa Dr. Nabi, kena hafaz. Tapi hafaz setelah kita faham. Takhrujuna. Okey, antum takhrujuna. Kalau kita arah kepada orang ramai, dia akan bunyi ukhruju. Ukhruju. Wa alif ni. Ya. Ukhruju. Wa alif. Ukhruju, keluar kamu. Wa alif ya. Ukhruju. Okey. Tengok, fi'il madi semua berubah di akhir. Fi'il mudhari' ada depan belakang. Yang depan belakang tu yang musanna dan jamak. Sekarang kita belajar tentang isim. Yang ni tentang fi'il. Okey, tentang isim. Dan isim ini dia tidak bercantum dengan fa'il, dengan apa tu? Dhamir. Ya, now. Isim kalau dia bercantum dengan dhamir, dia jadi possessions, kepunyaan. Kalau bercantum dengan fi'il, dia jadi pelaku. Macam pelaku, macam rumah saya, my house. House is belong to me. Baiti, rumah saya. Okey? Ya. Okey, yang ni tinggal boleh tinggal sekejap. Minggu depan kita sambung. Jangan risau. Tengok apa tu. Okey, tuan-tuan. Okey. Now kita go to isim. Isim ya. Dan saya nak ajar baca. Okey.
Tuan-tuan tengok, kita belajar tentang ashkal. Ashkal ya, tentang ashkal. Ashkal ni baris. Bukan askar, ashkal. Oh ini shin orang pandai. Ashkal. Ashkalun. Kalau kita belajar dulu, alif dua di atas, an alif dua di bawah, in alif dua di depan, un an in un. Okey. Ba dua di atas, ban ba dua di bawah, bin ba dua di depan, bun ban bin bun. Ingat lagi tu kan masa kecil. Okey, tuan-tuan. Ini nama dia baris atas, boleh? Ini baris bawah, boleh? Ini baris depan, boleh? Okey, setakat ni faham? Faham. Okey. Tapi ini tanwin baris atas sebab dia dua. Tanwin mean double. Ini tanwin baris bawah dan ini tanwin baris depan. Boleh? Okey. 69 tanwin ya. Okey. Kalau ini nama dia fathah, ini nama dia kasrah, ini nama dia dhammah. Nama sebenar dia dalam bahasa Arab. Boleh? Cuba sebut. Kasrah, dhammah. Kalau tuan-tuan boleh faham ni, memang cepat dapat. Fathah. Sebab datang baru ke ini part yang problem. Ustaz lah ni problem saja. Memang problem ini. Okey tuan-tuan ini dia. Okey, ini fathah, ini kasrah, ini dhammah. Cuba sebut. Fathah, kasrah, dhammah. Yes. Okey. Sekarang kita nak tengok baris-baris fil ismi pada isim. Pada isim dulu ya. Boleh? Isim dulu. Pada isim. Ya, ingat bila kata isim kita boleh kenal dia banyak tanda nak kenal isim. Ya, banyak tanda. Yang pertama kita nak kenal isim kalau ada alif lam di depan dia. Al. Ya, kerana fi'il apa jua jenis tidak menerima alif lam. Ya. Seperti al-madrasatu. Dan dia mestilah bagi depan. Maknanya sekolah itu, the school in English. Ya, itu satu tanda isim. Okey, kalau kita nak kenal dia. Okey. Okey. Satu ke sahu? Satu. Oh, ni silap tadi baru. Satu. Al-madrasatu ya, al-madrasatu sekolah. Ya. Okey. Kalau tak ada alif lam, dia ada tanwin. Maknanya madrasatun. Ini tanda dia. Tanda dia isim tu. Ya, dia panggil ini tanwin. Tanwin dhammah. Ya. Ataupun madrasatan, sama juga. Ini tanwin fathah. Ataupun madrasatin, ya, tanwin kasrah. Okey. Madrasatin, ya. Tin semua wujud. Semua wujud dalam Quran. Semua wujud dalam Quran. Ini kita ambil daripada Quran, tapi perkataan madrasah mungkin tak ada. Tapi bertanda begini. Bertanda. Okey, maksud. Okey, ini balik bawah. Okey ya. Okey, itu cara nak kenal isim. Okey. Madrasatan, madrasatin, madrasatun. Okey, ada tanya. Apa ni? Okey, ini sebahagian tanda dia. Ada banyak lagi tanda. Tengok ni dulu. Tanda isim. Okey, tuan-tuan. Okey. Baris isim ada, ya, kita panggil tu ashkar dia ni, ya. Yang pertama dia panggil marfu. Betul-betul. Marfu. Kalau a tu banyak.
Marfu' ni berbaris depan, sama ada 2 ataupun 1. Marfu'. Marfu' berbaris depan. Berbaris depan. Sama ada 2 tanwin baris depan ataupun 1. Okey, tuan-tuan ya. Okey, ini makna dia tanwin dhammah. Tanwin dhammatun. Ini artinya dhammah saja. Dhammatun saja. Ingat tak, ini tanwin dhammah, ini dhammah saja. Okey, Hamzah ya. Okey, marfu'. Contohnya kita kata ilmun. Ilmun. Yang ni al-ilmu. Bila ada al, dia jadi dhammah saja. Bila tak ada al, dia jadi ilmun. Ini yang pertama ni marfu', al-marfu' yang pertama. Okey, tuan-tuan boleh? Boleh marfu'. Ini saya kata cepat ni. Ni dia tak panggil tanwin. Tak, ini dipanggil tanwin, Datin. Ini tanwin dhammah kalau macam ni. Ilmu ni dalam Quran ada macam ni. Banyak kan? Banyak. Macam ni pun banyak. Okey. Sekarang ni tuan-tuan simpan. Bila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, isim yang tanwin dhammah atau dhammah, dia ada 8 sebab. Dia ada 8 reason. 8 sebab. Kalau dia kena salah satu daripada 8 sebab ni, dia mesti bagi depan. Itu sebab tanda dia. 8 sebab saja. 8 sebab saja. Jadi isim tanda dia yang majoritinya dalam Quran marfu', berbaris depan. Marfu' ni bila dia jadi sebab ni, dia mesti berjawatan marfu'. Bila dia jadi ni, jadi nombor 1 ni, dia mesti marfu'. Marfu' ni berjawatan marfu', berpangkat marfu'. Pangkat dia marfu', tanda dia dhammah. Kerana ada 2 tanda lagi. Ada 2 tanda lagi. Selain daripada dhammah, ada 2 tanda lagi. Dia marfu', ada 2 tanda lagi. Tapi sekarang saya bagi 1 tanda dulu. Sama ada ini atau ini. Okey, boleh? Boleh. Dhammah. Tanda depan. Tanda depan. Ada 8 sebab sini. Jangan ambil lagi sebab 8 tu. 8 sebab ni 1 jam habis. Jadi 1 jam tu semua isim marfu' dalam Quran kita tahu sebab dia. Dan kita boleh baca. Cuma jangan miss kelas. Kalau miss kelas, radio apa tu ni berkelabu. Dia kelabu. Dia tak tiup YouTube. Betul. Sebab ya Allah, saya bila dia orang miss kelas, whatever reason, yang pertama sekali saya pening kepala dah. Boleh ke ikut dia? Sebab bila kita masuk kelas tu, kita punya kekuatan, keinginan tu nak suruh dia orang dapat. Itu dia. Saya kata kat rumah saya, 2 tahun lagi kalau boleh hidup, 225 orang ni mesti boleh faham Quran. Kalau nak duduk syurga, sedap kan? Kalau tidak, nanti dia duduk, kita tak dapat duduk. Rugi kan? Okay. Yang ni ilmun. Ilmu ni satu ilmu. Jadi al-ilmu ni ilmu itu. Ni al-ilmu ya. Okey. Tuan-tuan ya? Boleh? Okey. Tanda isim yang kedua tuan-tuan, dia panggil mansub. Cuba sebut. Ya, mansub. Mansubun, marfu'un. Tuan-tuan ya, mansubun. Tuan-tuan, mansub ini dia punya tanda sama ada tanwin fathah. Tanwin fathah seperti ilman. Tapi kenapa dia berbaris atas? Ataupun fathatun al-ilma, ya, seperti al-ilma. Ini fathah ya. Ini fathah al-ilma. Al-ilma ini fathah. Okey tuan-tuan. Whatever tanda yang dia ada, kalau dia tu mansub, dia ada 12 sebab saja dalam Quran.
12 sebab saja. Saya jangka sebulan ni tuan tahu sebab-sebab ni. Kalau dah kena isim. Yang penting kena tak isim. Tak masuk tu apa beza dengan marfu'? Yang ni beza dia tanda, doktor. Yang ini tanda dia bagi depan. Yang ini tanda dia bagi atas. Jadi ini tanwin fathah, mana double fathah. Ini fathah saja. Ya, macam contohnya ilman. Ini double fathah. Ini al-ilma fathah singgah. Singgah tak kira. Asalkan dia mansub. Bila dia mansub, sama ada dia 2 ataupun 1, maka dia tidak lagi dari 12 sebab. Sebab tu, ya, 12 sebab. Okey? Okey, ini baris, ya. Baris. Mansub berbaris atas. Ya. Marfu' ni, tuan-tuan, marfu' ni asal isim tu mesti berbaris depan. Asal. Macam fi'il mudhari', asal dia baris depan. Asal. Dia asal isim, kalau dia tak mansub, dia tak majrur, dia mesti baris depan. Kalau kita sebut masjid, orang Melayu sebut masjid, tapi orang Arab dia sebut al-masjidu. Dia tak boleh sebut masjid, dia mesti al-masjidu. Kalau dia dah kata al-masjidah, dia mesti ada reason. Kenapa? Reason tu salah satu dari 12 sebab. Okey? Marfu' ni mesti asal depan. mesti bagi depan. Bila kita jumpa as-sayyaratu, tak boleh kata as-sayyarah, salah. Kerana isim tak boleh majzum, tak boleh mati. Isim sama ada bagi depan, bagi atas atau bagi bawah. Kalau dia tak bagi depan, tak bagi bawah, tak bagi ni, maka dia mesti bagi ni. Kalau dia berbaris ini, apa sebab? Sebab dia ada 12. Dia mesti berbaris. Yes, mesti baris. Sebab kita mengenali ayat Quran dengan baris. Jadi untuk isim ada asal dia. Kalau dia tak ada ini, dia mesti 8 sebab. Kenapa isim berbaris asal? Ada 8 sebab. Okey? Jadi kenapa isim berubah kepada baris atas? Ada 12 sebab. Jangan ke mana-mana. Kenapa isim menjadi majrur, tuan-tuan? Majrur ni berbaris bawah. Cuba sebut. Majrurun. Majrurun, sebut betul, majrur. Majrur berbaris atas. Tidak jadi jururawat. Okey, majrur, tuan-tuan, dia jadi ilmin. Dia jadi ilmin ataupun al-ilmi. Sebab dia ada 3 saja. 3 saja. 3 sebab saja, tuan-tuan. 3 sebab saja. Isim berbaris bawah, 3 sebab saja. Jadi jumlah semua sekali 23. Betul tak? Isim berubah 23 sebab. Jadi isim berbaris depan, berbaris atas, berbaris bawah, dan tak ada isim baris mati. Kalau baca mati juga, itu baca wakaf. Boleh saya diwakafkan ya? Ya? Boleh diwakafkan. Boleh, kalau sampai masa wakaf. Boleh. Boleh? Ya. Itu 3 majrur. Malam ni kita bagi isim saja. Isim marfu', isim mansub, isim majrur. Mansub tu baris atas, majrur baris bawah. Okey. Okey, tuan-tuan ya. Tengok satu contoh. Saya bagi ayat. Okey, tengok ni ya. Ini ayat. Wallahu marfu' ke mansub? Atas lemah. Marfu'. Marfu'. Okey. Wallahu marfu'. Alimun. Alimun. Marfu'. Okey. Hakimun. Marfu'. Okey. Kita kata dia ada 8 sebab, dan ini asal. Ini ayat penutup Al-Quran, asal. Tapi walaupun dia asal, dia ada 8 sebab. Ini sebab pertama.
Ini sebab kedua. Sebab pertama, dia jadi subjek Allah. What happened to Allah? Allah is knowledgeable. Tapi dalam bahasa Arab, dia mesti ada baris. Kalau kata wallah alim hakim, salah, tak boleh baca. Dia kata wallah alimun hakim. Jadi dua sebab di sini. Sebab pertama dia jadi subjek, sebab kedua dia jadi khabar. Yang ini ikut khabar. Ya, khabar cerita, story. Boleh tak? Ulang sekali lagi. Tak apa. Okey. Wallah ni sebab dia bagi depan ni saya ada tanwin, sebab dia ada alif lam depan ni. Betul tak? Asal dia al-ilah. Wallah. Jadi dia mesti bagi depan. Kalau tidak, dan dia memang tak ada pakai tanwin, sebab kalau tanwin Allah, which is wrong. Ini mesti di Allah tau. Ini memang definite dah. Semula jadi wallahu. Ini alimun memang apa tu kerja khabar, dan syarat khabar dia mesti indefinite. Indefinite ni maknanya knowledgeable, kan? Wallah alimun hakimun. Ini sebab satu, sebab kedua. Okey, kalau tuan-tuan buka ni ayat ni, ada ayat wakana, betul tak? Betul tak? Wakana Allah di sini jadi aliman hakiman. Jadi Allah ni bagi depan asal dia, tak berubah apa-apa. Jadi aliman hakiman, dia jadi aliman sebab ada kana di depan. Ya, kana di depan. Kana ni menjadikan predikat baris atas. Okey, boleh? Kana ni 1 daripada 80 sisipan. Okey, boleh tak? Okey. Hakiman. Duduk hakiman diikut aliman. Okey, kita buang kana. Inna. Sesungguhnya ini sudah jadi Allah. Innallaha. Subjek sudah balik atas, tapi predikat remain marfu'. Alimun hakimun. Jadi salah satu sebab isim balik atas kerana dia ada inna. Inna ni maknanya penekanan. Inna. Jadi balik atas ada 12 sebab. Baris bawah ada 3 sebab. Baris bawah. Okey, ada 3 sebab. Rasa berat ke? Hakimun. Hanya satu tu saja. Satu je. Dan dia ada 12 tempat lagi, Datin baru ke ada 12 lagi. Dekat 10 Oh, bukan pukul 11 habis? Oh. Tengok Tok Guru tak puas lagi. Anak murid puas. Tengok Tok Guru masih dah cari tempat lagi kat mana. Saya Tok Guru 2 jam lagi balik. Tak apa. Dia bila belajar ada 2-3 tempat yang anak murid suka. Yang pertama Tok Guru tak datang. Yang kedua hari ni balik awal. Macam juga seorang rumah tangga. Yang paling suka sekali hari ni duduk nanti abang masak. Wah, suka tak? Mungkin pun ada sifir juga macam tu. Tak apa, saya peringkat awal ni memang saya ladon banyak konsep. Sebab konsep ni kita akan ulang. Sebab kaedah repeat ni saya akan gunakan ulang. Jadi saya jangka after 3 bulan ni tuan-tuan boleh kenal dah mana isim, mana fa'il dan mana sisip. Okey, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam.
ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.